Kertas apa pula dekat cermin kereta aku ni? Oh, tidak. Surat saman kerana tidak bayar parking. Aduh, menyesal aku tak bayar parking. Melayang duit aku bulan ini. Habis duit gaji aku bayar. Denda. Mana kereta aku? Tadi aku parking dekat sini. Mana pergi? Oh, tidak. Keretaku dah kena tunda. Sebab tak bayar parking. Letak di tempat yang salah. Aduh. Habislah duit aku melayang lagi. Untuk mengetahui kenapa kena bayar denda, kenapa kena saman, kenapa kereta kena tunda. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 5. Tajuknya iaitu Tanggungjawab Pengguna. Ayo, cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat melengkapkan dialog dan simulasikan berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Mari sama-sama kita membaca petikan teks. Tajuknya Tanggungjawab Pengguna. Afifi dan keluarganya ke Pulau Pinang. Di sana, sistem pembayaran medan letak kereta awam dilaksanakan secara aplikasi dalam talian. Encik Nazri memuat turun aplikasi tersebut dalam telefon. Beliau membeli kredit tambah nilai untuk akaun tersebut. Sistem ini amat bagus dan mudah. Kita tidak perlu lagi bersusah payah mencari ejen jualan kupon medan letak kereta. Apatah lagi, kita tidak biasa dengan selok-belok negeri ini, kata Encik Nazri. Betul, ayah. Cara ini memudahkan kita untuk melaksanakan tanggungjawab. Kita juga perlu menghormati dan mematuhi peraturan bayaran medan letak kereta di sini. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudahan medan letak kereta yang disediakan perlulah digunakan secara telus dan jujur, balas Afifi. Kita tidak perlu bersusah payah mencari bank kerana urusan pembayaran juga hanya dibuat dalam talian. Ibu harap penggunaan sistem ini akan diperluas termasuklah di tempat kita kelak, kata Puan Nazimah. Berdasarkan petikan teks sebentar tadi, ingat, objektif nak dicapai pada hari ini adalah murid-murid dapat melengkapkan dialog, dapat membuat dialog. Dialog ialah perbualan antara dua orang ataupun lebih. Mari kita lihat apakah dialog antara dua orang sahabat ini. Afifi, bagaimanakah kita dapat menggunakan aplikasi pembayaran itu? Afifi menjawab, kita perlu ruang kosong. Kamu fikirkan apakah jawapan yang sesuai dijawab oleh Afifi. Kemudian soalan yang kedua, apakah tanggungjawab kita sebagai orang awam pula? Kita mestilah ruang untuk menjawab. Fikirkan. Afifi punya giliran pula. Apakah pendapat kamu tentang sistem pembayaran itu? Rakannya pun ada jawapan yang sesuai ingin dijawab. Cuba fikir sebentar, apakah ayat yang sesuai untuk melengkapkan dialog antara dua orang rakan di sebuah meja pada waktu rehat ini. Untuk lebih jelas, cikgu pindahkan dialog tadi dalam bentuk latihan begini. Kamu fikir sebentar, ambil masa, apakah jawapan yang sesuai bagi soalan yang dikemukakan dalam bentuk dialog. Boleh mula jawab sekarang. Mari kita bincang jawapan bagi latihan melengkapkan dialog antara dua orang sahabat sebentar tadi. Afifi, bagaimanakah kita dapat menggunakan aplikasi pembayaran itu? Kita perlu memuat turun aplikasi itu ke dalam telefon dan membeli kredit tambah nilai untuk akaun tersebut. Apakah tanggungjawab kita sebagai orang awam pula? Kita perlu membayar perkhidmatan medan letak kereta kerana medan letak kereta ialah hak bersama yang perlu disenggara. Apa maksud disenggara? Maksudnya kawasan tersebut perlu ditar, kemudian kawasan parkir. Biasa kita sebut parking, sepatutnya kawasan parkir tu ada garisan dan sebagainya. Jadi dengan duit yang kita bayar, duit parking itulah yang digunakan oleh pihak majlis bandaran khususnya atau majlis bandaraya untuk menaik taraf dan sebagainya.
Seterusnya, apakah pendapat kamu tentang sistem pembayaran itu? Bila pendapat kamu, dia akan jadi pada pendapat saya. Pendapat bebas tetapi menjurus kepada soalan dan perbincangannya tentang pembayaran pakir tadi. Pada pendapat saya, sistem ini tidak sesuai dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang mempunyai masalah capaian internet yang stabil. Sistem ini lebih sesuai di kawasan bandar raya, bandar, mungkin pekan. Di kawasan-kawasan kampung mungkin belum sesuai. Menggunakan sistem lama masuk duit ke dalam mesin dan sebagainya. Dia memerlukan capaian internet yang stabil. Okay. Sebagai rumusan dan penutup berkaitan dengan tanggungjawab sebagai pengguna. Kita sebagai pengguna pergi ke mana-mana, apa perkhidmatan pun, contoh, kalau kita nak pergi buang air kencing, nak pergi ke tandas dan sebagainya, dulu 10 sen, kemudian dah naik 20 sen, kemudian dah naik 50 sen, ada tempat tertentu, kena sampai RM1. Malahan di kawasan KLCC dikatakan, rakan cikgu pergi sana, kena bayar RM2 nak pergi buang, ataupun nak pergi tandas saja. Jadi kita kena bayar sebab kita menggunakan perkhidmatan. Sama juga kalau kita guna perkhidmatan parkir, kita kena bayar. Kalau tak bayar, kamu bayangkan. Kalau ada satu tempat, contoh 1 jam, mungkin 40 sen. Ada 1 jam, 60 sen. Bayangkan, kalau kita tak bayar parkir di tempat yang disediakan tu, dendanya bayar. Dendanya mungkin RM50. Yang lagi malang, kalau kita pergi parkir, letak di kawasan yang tidak sepatutnya, kereta tu kena tunda, kena bayar RM300. Bayang. Jadi kamu dah dapat ilmu ni, kongsi-kongsikanlah dengan ibu dan ayah khususnya. Ayah tak payah susah-susah. Boleh gunakan aplikasi, bayar melalui telefon bimbit. Ajar. Cikgu rasa anak-anak murid lebih arif tentang penggunaan telefon bimbit ni, yang melibatkan internet dan sebagainya. Memudahkan tugas ibu dan ayah. Jadi kita berkongsi ilmu, bantu-membantu antara satu sama lain. Elakkan daripada ayah dan ibu kena saman. Hanya kerana tidak bayar 40 sen atau 60 sen. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.